Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad menegaskan, tidakkah Ketua Wanita UMNO bahagian Ketere, Sabariah Hamzah dan beberapa ahli jawatankuasa UMNO bahagian itu keluar parti tidak akan melumpuhkan UMNO bahagian kawasan seperti yang didakwa. Beliau berkata pemimpinan datang dan pergi tetapi UMNO tetap akan teguh berdiri dan parti itu hanya memerlukan ahli dan barisan kepimpinan yang setia untuk berjuang demi parti dan negara ini. Katanya Wanita UMNO Malaysia menerima hasrat ketua dan beberapa ahli jawatankuasa Wanita UMNO bahagian Ketere yang membuat keputusan untuk keluar parti. Keputusan dibuat segelintir ahli ini amat mendukacitakan. Namun tidakkah mereka keluar parti tidak akan melumpuhkan UMNO bahagian Ketere seperti yang didakwa. Susulan pengumuman keluar parti itu, jawatan Ketua Wanita UMNO bahagian Ketere akan dipangku naib ketuanya Marzuana Ardila Arifin. Sebelum ini, bekas Setiausaha Agung UMNO Tan Sri Anwar Musa antaranya mengumumkan Sabariah bersama ahli jawatan wanita keluar UMNO dan kini menyokong Perikatan Nasional. Selain Sabariah, turut diumumkan keluar UMNO Ketua Pemuda UMNO bahagian Ketere, Afiq Amani yang juga anak Anwar. Anwar yang juga pengerusi Muafakat Nasional mengumumkan perkara itu pada sidang media khas di kediamannya dan turut dihadiri Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Tauhidin Hassan. Turut diumumkan keluar UMNO beberapa nama tokoh dan bekas pimpinan UMNO, antaranya bekas Datuk Bandar Ipoh Datuk Sirajuddin Saleh, bekas Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Asli Datuk Muhammad Ibrahim Abu Bakar dan bekas Ketua Pemuda UMNO Bagan Datuk Dr. Nik Muhammad Azli Nik Arifin. Turut diumumkan pengisytiharan keluar parti oleh seluruh ahli jawatankuasa UMNO cawangan cabang 3 Haji Musa membabitkan 20 kepimpinan termasuk Afiq Amani. Pengumuman itu sekaligus menyaksikan jawatankuasa UMNO cabang berkenaan terbubar. Noraini berkata bagi pihak Wanita UMNO, beliau mengucapkan terima kasih kepada mereka yang memberi khidmat kepada pergerakan itu selama ini. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man tampil mengkritik kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang disifatkan lebih banyak bercakap berbanding bekerja. Menggunakan analogi seseorang mahu menaiki bas, katanya, penumpang tidak perlu lihat bas tersebut cantik atau tidak, sebaliknya perlu periksa kewarasan pemandunya. Katanya kalau kita nak naik bas, jangan tengok bas comel atau tidak comel, kena tengok pemandu gila ke tidak gila. Kalau bas molek, pemandu gila bukan saja tak sampai ke destinasi dengan kita sekali mampus. Nak pergi ke mana, biar jelas kerajaan nak bawa rakyat ke mana. Masalah ekonomi apa dibuat, apa perancangan. Tuan Ibrahim berkata demikian sebagai mengkritik Anwar dan Menteri Kerajaan Persekutuan yang disifatkannya lebih banyak bercakap daripada bertindak menyelesaikan masalah rakyat. Tegasnya rakyat mahu melihat pimpinan kerajaan melaksanakan tugas, bukan hanya bercakap semata-mata. Katanya ini datang berceramah, duduk ulang penyakau, penyamaan perasuah. Awak kerajaan, kalau betul ada kes rasuah, tangkaplah. Kenapa duduk ceramah kata negara kita susah kerana perompak, penyamun rampas harta rakyat? Pergi tangkaplah dakwa di mahkamah. Kenapa tak dakwa? Tuduh kosong tak jadi apa. Hari ini kita menang, esok minyak turun. Saya ulang, tak payah ulang lah. Buat sahaja. Rakyat sekarang bukan nak dengar menteri, Perdana Menteri bercakap. Rakyat nak tengok apa dibuat. Apabila kita ada kuasa, buat. Bekas Menteri Alam Sekitar dan Air itu turut menampilak Anwar yang didakwa tidak melaksanakan agenda reformasi dalam pentadbiran kerajaannya. Katanya kemarin pergi ke Kedah naik helikopter kerajaan untuk berkempen. Mana boleh. Saya bukan apa sebab waktu sebelum ini nak buat reformasi. Mana reformasi itu? Reformasi pentadbiran kata tak akan ada lagi salah guna kuasa harta kerajaan diguna parti-parti politik untuk berkempen. Reformasi pembaharuan dalam parlimen mana? Kerajaan perpaduan yang ditubuhkan hari ini adalah berdasarkan penipuan khususnya oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Setiausaha Agung Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin berkata, Zahid selaku pengerusi Barisan Nasional menghantar surat kepada istana memberitahu bahawa BN menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sedangkan dakwa Hamzah, Dewan Tertinggi BN memutuskan untuk berkecuali dalam menyokong mana-mana pihak untuk menubuhkan kerajaan. Maka penubuhan kerajaan yang ada hari ini adalah disebabkan oleh penipuan yang dibuat oleh Zahid. InsyaAllah kerajaan ditubuhkan dengan cara menipu itu tidak boleh tahan lama. Sebab hari ini sudah ada kebangkitan rakyat di seluruh negara. Berdoa kerajaan akan jatuh. Terdahulu Hamzah memohon pada hadirin supaya melaungkan referendum sebagai tanda kebangkitan rakyat. Katanya rakyat dah meluat dan tak boleh tahan. Kita nak kerajaan baru. Kalau nak kerajaan baru, kita pastikan 12 Ogos kita menangkan PN. InsyaAllah kemenangan ini akan menjadi referendum rakyat untuk turunkan Anwar. Kita nak buktikan semua yang telah menjadi satu kumpulan yang bersatu demi masa depan anak cucu kita. Menurut bekas menteri dan ahli parlimen Larut itu, Anwar sebenarnya tidak dapat mengawal dirinya daripada menipu rakyat dan tabiat berkenaan sudah menjadi lumrah buatnya ibarat makan vitamin. Katanya dia bangun pagi cari jalan macam mana nak menipu. Sebelum tidur dia tipu, dalam mimpi dia tipu, bangun pagi dia tipu, tengah hari dia tipu, malam tipu. Saya nak bagi tahu dia tipu, dia bohong sudah menjadi makanan dia seperti vitamin. Sebab kalau dia tak tipu, dia sakit. Sebab tu dia kena tipu rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghargai doa dan nasihat dari para guru-guru pondok di seluruh Kelantan dalam pertemuan beliau dengan mereka semalam.
Katanya, Alhamdulillah hari ini saya dapat bertemu dan bertanya khabar dengan para pemimpin pondok-pondok Madrasah Kelantan di Madrasah Ribat Al-Mustafa, Pulau Condong. Saya juga doa dan nasihat para tuan guru mengenai hal ehwal agama dan negara sebentar tadi amat saya hargai. Sambil diambil Menteri di Jabatan Perdana Menteri, hal ehwal agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar dan Mudir Madrasah Ribat Al-Mustafa Al-Fadil Ustaz Muhaizat Muhammad. Platform majlis ilmu itu beliau gunakan sebaiknya dalam merapatkan ukhuwah selain meningkatkan hubungan antara ulama dan umara. Bagi Anwar, keharmonian majlis itu turut diserikan dengan kehadiran Baba Haji Abdul Rahman Abdul Kadir, Pondok Irfan Tumpat, Baba Haji Muhammad Yurusji Abdul Malik, Pondok Tafiz Padang Bonggor, Tanah Merah, Ustaz Zainal Abidin Daud, Pondok Mahiliah Geting Tumpat, Ustaz Kasyafur Rahman Ashri, Pondok Darul Ulum An-Najah Machang, Ustaz Syaful Baharin Cik Ali, Madrasah Al-Badariyah Tumpat dan beberapa lagi pimpinan pondok kali ini amat beliau hargai. Katanya dititipkan doa institusi pondok madrasah akan terus dibangunkan dan turut sama menyumbang ke arah pembinaan Malaysia Madani. Beliau kemudian menunaikan solat isyak berjemaah di Masjid Mukim Batang Merbang Tanah Merah bersama Qariah Masjid dan masyarakat setempat. Katanya, moga silaturahim antara kita semua terus terjalin dengan keredaannya, insya-Allah. Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Makno enggan tunduk terhadap tuntutan permohonan maaf terbuka kepada pengasas dan penasihat Berjaya Corporation Berhad Vincent Tan dan Berjaya Land Berhad. Katanya, tak minta maaf, kes itu sedang berkembang dan dokumen-dokumen sedang didedahkan. Kita tengok sehari dua lagi, itu sahajalah. Surat tuntutan Tan kepada Sanusi semalam meminta permohonan maaf secara terbuka dan membayar pampasan RM200 juta. Surat itu memberi Sanusi sehingga tamat waktu bekerja semalam untuk bersetuju dengan tuntutan mereka. Ini adalah berhubung dakwaan Sanusi mengenai projek pembersihan Sungai Kelang. Dalam surat yang dikeluarkan melalui firman undang-undang, Peguam Tan menegaskan bahawa dakwaan Sanusi adalah jelas palsu, tidak benar, tidak wajar, tidak berasas dan berniat jahat terhadap anak guam kami. Mereka juga menuntut Sanusi menarik balik tuntutannya dan membuat aku janji bertulis untuk berhenti mengulangi dakwaannya. Sekiranya gagal, firman guaman itu berkata, mereka menerima arahan Tan untuk meneruskan tindakan undang-undang terhadap Sanusi. Syarikat guaman itu memberi amaran bahawa dakwaan Sanusi boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 499 Kanun Keseksaan kerana fitnah jenayah yang boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun, denda atau kedua-duanya. Katanya, oleh itu anak guam kami berhak untuk membuat laporan polis terhadap anda. Sanusi sebelum ini memberitahu media akan membuktikan tuduhannya di mahkamah. Muhammad Fikri Muhammad Yusof yang merupakan sepupu kepada Timbalan Menteri Besar Sementara Kelantan, Muhammad Ahmad Abdul Rahman tampil membuat kejutan dengan membuka markas PH berhampiran dengan rumah pimpinan PAS itu di Kampung Pacoh, Kota Baru. Beliau berkata tindakannya membuka markas itu selepas calon daripada PH iaitu Syed Muhammad Ali Dustur Syed Muhammad Zain dicalonkan berdepan Muhammad Ammar pada pilihan raya negeri kali ini. Menurutnya, ia merupakan sejarah peribadi tersendiri apabila sejak 60 tahun lalu tidak pernah sebarang markas selain PAS didirikan di kawasan itu. Katanya, kali ini saya nekat membuka markas PH di sini sejak Muhammad Ali Dustur dicalonkan bertanding bagi kursi Dewan Undangan Negeri Pancur. Saya merupakan penyokong PH sejak PRU ke-14 lalu. Sebelum itu, sokong PAS saja. Tapi kali ini saya zahirkan sokongan dan mengetuai markas jentera di sini. Untuk rekod, Muhammad Ammar merupakan penyandang kursi Dewan Pancur yang mula ditandingi sejak 2004 dan sekali lagi menjadi taruhan PAS kali ini. Sementara itu, tinjauan media mendapati markas PH berkenaan terletak di tepi jalan utama Pancur Pandang Tembak sekitar 30 meter dalam pekarangan rumah naik Presiden PAS itu. Terletak di tanah yang sama, bersebelahan markas PH itu juga didirikan markas PAS yang terletak di hadapan laluan masuk ke rumah Muhammad Ammar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Fikri yang mesra disapa sebagai Pok Ki berkata, walaupun berbeza pegangan politik, dia dan keluarga sepupunya itu tidak mempunyai sebarang masalah peribadi. Katanya pada tempoh ini hanyalah perbezaan politik dalam kita meraihkan proses demokrasi dalam tempoh PRN ini berlangsung sahaja. Adik saya sendiri penyokong tegar dan jentera PAS juga, tapi saya pilih parti yang berlawanan. Ditanya apakah punca dia tidak lagi menyokong PAS, Pok Ki berkata perubahan itu berlaku selepas hilang kepercayaan terhadap kepimpinan parti itu sekarang. Katanya, saya lihat cara PAS semakin berubah selepas ketiadaan almarhum Nik Abdul Aziz Nikmat yang memimpin negeri Kelantan sebelum ini. Sejak itu, saya bukan lagi penyokong PAS. Saya sempat menyertai Parti Bersatu tetapi keluar selepas parti itu tidak bersama PH lagi. Pemimpin veteran DAP yang juga bekas timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang, P. Ramasamy mengumumkan keluar daripada parti itu. Ramasamy berkata dia telah diketepikan dalam parti itu disebabkan seorang maharaja
yang menjadi punca berlaku krisis dalam DAP Pulau Pinang. Ramasamy yang digugurkan sebagai calon untuk pilihan raya negeri Pulau Pinang berkata dia telah berfikir panjang mengenai keputusan itu sebelum menghantar surat peletakan jawatan kepada Setiausaha Agung DAP Anthony Loke serta pengurusi DAP Pulau Pinang Chow Kun Yeow. Dia mengumumkan perkara itu semasa sidang media di bilik gerakan calon bebas David Marshall yang bagi kerusi Don Perai yang sebelum ini turut mengumumkan keluar DAP. Ketika membacakan kenyataan medianya, Ramasamy mengulangi dakwaan bahawa pembersihan politik telah dilakukan dalam DAP Pulau Pinang menyebabkan calon muda seperti Yeo Son Hin, Sun Lit Chee dan Status Muniandi digugurkan. Ini katanya adalah percubaan untuk menyingkirkan mereka yang dianggap menyokong Ketua Menteri Sementara Chow Kun Yeow. Katanya Maharaja berkenaan menjadi punca perkara itu berlaku manakala senarai calon yang diberikan oleh Chow telah ditolak. Katanya Chow mungkin dilantik semula sebagai Ketua Menteri tetapi beliau tidak mempunyai sokongan kuat dalam barisan calon DAP sekarang. Ada kemungkinan Chow tidak akan berkhidmat penggal penuh sebagai Ketua Menteri walaupun beliau telah diberi jaminan oleh kepimpinan pusat. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno menegaskan tidak akan meminta maaf kepada Tan Sri Vincent Tan dan Berjaya Lim Berhad susulan kenyataan beliau yang didakwa memfitnah tokoh korporat serta syarikat berkenaan. Katanya tidak akan minta maaf, kes itu masih berkembang dan dokumen sedang diserahkan. Jadi kita tengok sehari dua lagi. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai tuntutan permohonan maaf secara terbuka yang dikemukakan tokoh korporat itu bersama berjaya lain ke atasnya. Selain itu, pihak berkenaan turut menuntut pampasan ganti rugi RM200 juta daripada Sanusi susulan dakwaan Menteri Besar itu yang dikatakan membuat kenyataan berunsur fitnah dan tidak benar mengenai projek gerbang maritim Selangor. Muhammad Sanusi dikatakan menyampaikan ucapan berbau politik, fitnah, palsu, tidak berasas dan tanpa bukti bertujuan menggugat Vincent Tan dan Berjaya Land secara langsung atau tidak langsung berkaitan projek terbabit ketika jelajah Mega Perikatan National Best dan PN Best sayangi Kedah Sejahtera Mega Tour pada 2 Ogos lalu. Dalam perkembangan berasingan, Sanusi yang juga Ketua Pengarah Pilihan Raya PN menganggap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak sewajarnya mengumumkan kenaikan kadar skim subsidi harga padi ketika hari pengundian pilihan raya negeri semakin hampir. Katanya tidak patut umum dekat pilihan raya. Kalau tak ada pilihan raya, tak boleh buat ke? Buatlah di luar musim pilihan raya, ini nampak sangat. Dalam pada itu, beliau menasihatkan pengundi terutamanya pesawah yang bakal menerima subsidi itu supaya menerima bantuan kerajaan persekutuan berkenaan namun tetap mengundi PN pada 12 Ogos ini. Beliau berkata langkah itu dilihat sebagai cara menghalalkan bantuan berkenaan atau ia boleh dianggap sebagai rasuah menjelang PRN kali ini. Sekian fokus PRN untuk minggu ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.